ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 75. Muka surat 75, baris yang ketujuh daripada bawah. Muka surat 75, baris ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah menghimpun Allah Ta'ala, dan telah menghimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian yang sabar, yang tiada menghimpun ia Allah, akan beberapa perkara bagi yang lain daripada mereka itu sekalian yang sabar. Manakah beberapa perkara yang telah menghimpun oleh Allah Ta'ala? Seperti mengampuni dosa dan rahmat dan pahala dan jadi ikutan dan pertolongan. Telah menghimpun Allah Ta'ala, ini telah menghimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Menghimpun ni akan beberapa perkara. Menghimpun ni bagi sekalian yang sabar, bagi sekalian orang yang sabar. Yang tiada menghimpun ia Allah, akan beberapa perkara ni bagi yang lain daripada mereka itu, daripada sekalian yang sabar. Beberapa perkara ni Allah telah himpun dalam Al-Quran bagi orang sabar. Tapi beberapa perkara ni Allah tidak himpun bagi yang lain daripada orang yang sabar. Maknanya bagi yang lain orang sabar ini Allah tidak himpun sekalian ni beberapa perkara ni. Tapi salah satu daripada perkara ni Allah Ta'ala himpun bagi orang-orang yang sifat-sifat kepujian yang lain. Tapi bagi sifat kepujian sabar ni, orang yang sabar, orang yang bersifat dengan sifat kepujian sabar ini, dalam Al-Quran Allah Ta'ala himpun ni beberapa perkara ni untuk orang yang sabar. Untuk orang yang selain daripada sabar ni, Allah sebut juga kelebihan dia, tapi tak ada lah terhimpun beberapa perkara ni untuk sifat-sifat kepujian yang lain. Allah Ta'ala nyatakan juga dalam Al-Quran kelebihan-kelebihan dia. Tapi beberapa perkara ni, beberapa perkara yang kelebihan ni dihimpunkan dalam Al-Quran bagi orang yang sabar. Yang tiada menghimpun Allah Ta'ala akan perkara ni bagi yang lain daripada mereka itu, daripada sekalian yang sabar. Contohnya seperti mengampuni. Allah akan seperti mengampuni dosa. Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang sabar. Dia akan dinyatakan di bawah. Dan rahmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurniakan rahmat kepada orang yang sabar.
Dan pahala Allah akan mengurniakan pahala kepada orang yang sabar. Dan jadi ikutan orang yang sabar ini akan jadi ikutan kepada orang yang lain. Dan pertolongan orang yang sabar akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan datangkan di bawah tu ayat-ayat yang Allah telah himpunkan bagi orang yang sabar. Nak cerita pula kedudukan orang yang sabar. Terdahulu membicarakan apa dia sabar. Apa dia sabar. Kemudian didatangkan apakah hukum sabar. Kemudian nak cerita pula kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang sabar. Ini hak fardu ain kita mempelajari satu-satu sifat kepujian. Yang pertama, sabar tu apa dia? Yang kedua, apakah hukum sabar? Ini hak belajar fardu ain. Kita sabar ni duk mulut lah. Kan biasa kan? Sabar kok sikit, kita sebut macam mana? Dia sabar, kita sebut sabar. Ke sebut macam mana? Sebut macam mana? Kita sabar gitu je dah. Kalau Terengganu dah, ra tak ada kita dah. Tak ada ra, tak ada. Jadi sabar gitulah. Sak dengan ber je, ra hilang. Kita katakan ini dijimat perkataan, dipotong-potong. Hak tak ada ditambah. Hak tak ada ditambah. Tambah apa? Masyhur Terengganu dah. Tambah G dah. Orang Terengganu di masyhur tambah G. Tapi walaupun orang Terengganu ni tambah G, tapi banyak pula orang Terengganu dipotong buang. Jadi kita ni sabar gitulah. Sabar. Sad ber sabar. Apa dia sabar? Kemudian apakah hukum sabar? Ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat. Itu hukum dia. Ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat. Ada pun ikhlas wajib semata. Ada. Ikhlas ni sunat ni. Tak ikhlas pun tak apa. Ada. Sabar atas ketaatan yang wajib, hukumnya wajib. Sabar atas ketaatan yang sunat, hukumnya sunat. Tapi ikhlas wajib, sama ada atas ketaatan yang wajib, ikhlas juga wajib ketika mengerjakan ketaatan yang sunat. Sabar atas mengerjakan ketaatan yang wajib, sabar tu hukum wajib. Sabar atas ketaatan yang sunat, hukumnya sunat. Ikhlas atas ketaatan yang wajib ke, atas ketaatan yang sunat ke, ikhlas hukumnya adalah wajib. Ini bicara bab hukum pula. Ini bicara bab hukum. Pada ni contohlah, ini dalam kitab Minhajul Abidin, bicara berkaitan dengan zikrul minnah. Ini tidak dinyatakan dalam kitab Pernah Bagi Hati. Sifat kecelaan adalah ujub. Sifat kecelaan adalah ujub. Lawan kepada sifat ujub adalah zikrul minnah. Ingat akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia riak, lawan dia ikhlas. Sabar, lawan dia radab contohnya. Dia ada lawan di belakang itu. Jadi ujub, lawan dia zikrul minnah. Ingat akan nikmat daripada Allah. Jadi dalam kitab Pernah Bagi Hati dahulu sudah nyatakan apa dia ujub. Ujub membilang lebih,
membilang besar, menganggap lebih, menganggap besar kelebihan yang ada pada diri, serta lupa bahawa kelebihan yang ada pada diri adalah nikmat daripada Allah. Itu dia panggil ujub. Serta tidak takut Allah Ta'ala tarik bila-bila masa kelebihan yang ada pada diri. Itu ujub. Sebaliknya, membilang lebih, anggap lebih, anggap besar kelebihan yang ada pada diri, tetapi tidak lupa kelebihan pada diri adalah nikmat kurniaan daripada Allah. Itu tidak dinamakan ujub. Ini nyata dalam kitab Pernah Bagi Hati. Bahkan mengingati kelebihan yang ada pada diri itu pula yang datang daripada Allah, bawa kepada akan sentiasa mensyukuri kelebihan yang ada pada diri, yang ianya adalah minnah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lawan pada ujub zikrul minnah, ingat akan nikmat daripada Allah. Itu yang sifat kepujian. Zikrul minnah ni ada ketikanya wajib, ada ketikanya sunat. Ada gitu. Ada ketikanya wajib, ada ketikanya sunat. Ketika kita membilang lebih akan nikmat yang ada pada, yang ada akan kelebihan yang ada pada diri, yang boleh bawa kepada ujub kitanya, maka wajib kena ingat akan nikmat daripada Allah. Kalau kelebihan yang ada pada diri, ilmu amal lah contohnya, tidak bawa kepada ujub, maka sunat kita sentiasa zikrul minnah, ingat akan bahawa kesemua kelebihan yang ada pada diri adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ketika zikrul minnah tu wajib, ada ketikanya sunat. Ini hak sifat kepujian ni. Tapi kalau ikhlas wajib sentiasa. Kalau sabar, ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat. Sabar atas meninggalkan kemaksiatan, itu sabar yang wajib. Sabar atas meninggalkan perkara makruh, sabar atas meninggalkan perkara harus yang membawa kepada berlebihan, hukumnya adalah sunat. Bermewah-mewah dengan harta kita sendiri, itu perkara harus. Sabar, jangan nak bermewah-mewah, itu sabar yang sunat. Nak makan sedap sentiasa, sabar. Walaupun perkara harus, tapi dibawa pada berlebihan, maka sabar atas perkara harus yang bawa pada berlebihan, hukumnya adalah sunat. Dia makan sedap-sedap sentiasa, tak sabarlah tu, makan sedap-sedap sentiasa. Tapi apabila dia makan sedap, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh pahala syukur. Dia hok makan sedap-sedap ni, dia tak boleh. Ada orang ni bab makan dia kalau, ada orang bab makan dia simple, ada orang bab makan dia tu dia kalau, dia bunyi kata sedap je, dia tak boleh nak sabar, jauh pun dia akan sanggup pergi. Ada yang seumpama tu, perkara harus tapi sudah berlebihan, sabar, jangan duk layan nafsu sangat. Oh sedap, lepas tu jauh pun. Ni ada orang yang tak boleh nak sabar atas perkara harus yang berlebihan. Dia pun makan sedap, tertunailah hak kehendak dia tu, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh pahala syukur pula. Gitulah. Tapi sabar atas meninggalkan perkara yang makruh, sabar atas meninggalkan perkara yang harus yang boleh bawa pada berlebihan, hukumnya adalah sunat. Kemudian dalam kitab kita ni
Sabar atas membalas atas orang yang menyakiti dan yang menzalimi akan dikau. Itu pun sunat juga. Orang menyakiti, orang menzalimi, sabar. Apa hukum sabar tu? Sabar, jangan balas. Sabar tu sunat. Oh, kalau gitu syarak membenarkan kita membalas. Syarak bukan, syarak tidak melarang. Syarak tidak melarang harus membalas. Tetapi sunat jangan balas. Mana kalau dia balas tak berdosa lah. Cuma dalam membalas tu kena sabar pula. Dalam membalas tu kenapa kena sabar? Supaya jangan terlebih. Faham tak ni? Oh, jadi kalau kita balas orang kata kepada kita, tak berdosa kita. Tak berdosa, tapi hilang pahala sunat. Hilang pahala sunat. Oh, kita ingat kita orang ni jangan duk balas senyap je. Orang kata bodoh. Oh, bodoh pun bodoh lah. Senyap je. Dah. Syarak membenarkan kita membalas, mengharuskan. Tapi sunat jangan balas. Sunat jangan balas. Nak balas kena sabar. Jangan balas berlebihan daripada yang disakiti oleh orang tu. Orang kata bodoh kamu ni. Bodoh juga lah. Orang kata bodoh kamu ni. Mu bodoh, bengong, tolong. Berapa kali lebih. Tu berdosa. Ni guru mana ni? Guru FB. Guru FB. Guru FB ni ni lah. Oh, dia ni dia tak ada. Dia balas bukan balas dah. Dia tambah. Ni tak ada hukum. Ni tak ada hukum. Dalam FB tu tak ada hukum. Apa yang dibicarakan tu benda yang tak betul, benda fitnah. Kemudian pula dicerca, dia maki orang-orang yang berilmu, orang-orang alim. Yang cerca tu orang jahil. Dan ni tak ada hukum. Terkadang kalau kita cerita perkara kebaikan, ada juga orang yang akan cerca. Ada orang cerca, orang kata. Terkadang hanya syur nasihat. Dengan belajar pun macam-macam dikata oleh orang. Sabar, jangan membalas. Hanya menasihati saja, jangan balas. Tapi kalau nak balas juga, balas yang seumpama. Tapi sabar dan membalas ni hukumnya adalah sunat. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum wattaqullah. Wattaqullah di ujung tu. Maka sesiapa yang melampaui atas kamu, maka melampauilah oleh kamu, maka balaslah. Balaslah melampaui, maka balaslah dengan seumpama barang yang melampaui atas engkau, atas kamu. Balas seumpama. Wattaqullah, dan takut oleh kamu akan Allah. Jangan balas berlebihan. Tapi kalau tidak balas, boleh pahala sunat. Ayat tadi tu. Wa antasbiru khairul lakum, tak ayat lain ke? Wa antasbiru khairul lakum, dan bahawa sabar oleh kamu lebih baik. Wa antasbiru, dan bahawa sabar oleh kamu khairul lakum, baik bagi kamu. Sabar tu lebih baik. Kalau balas seumpama. Kalau kamu sabar tu lebih baik ke atas kamu. Sabar lebih baik. Kalau lebih baik laginya, idfa' billati hiya ahsan. Kita balas dengan perkara yang lebih baik. Kita balas
dengan perkara yang lebih baik. Tu hak lebih baik daripada sabar lagi. Sabar ni senyap tak balas, tapi tak ada buat apa-apa. Hal lebih baik lagi kita balas kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW, orang kafir melakukan kejahatan, Nabi sabar tidak balas, bukan Nabi balas kebaikan. Tu hak paling baik, balas kebaikan. Orang kata macam-macam, kita pun balas dengan kita doa kebaikan untuk kita dan untuk mereka. Kata macam-macam ni, kemudian kita pun doa untuk diri kita dan doa untuk mereka. Jangan kita doa untuk mereka saja. Dia kata macam-macam, saya doakan kebaikan ke atas kamu. Dah kita tak payah kebaikan, tak payah doa dah. Tak payah doa. Kita nak berdoa, mulai doa untuk diri kita, baru doa kepada mereka. Ada ni. Dia kata macam-macam, kita pun doa lah. Doa kebaikan atas kita dan kebaikan atas mereka. Balasnya tidak, sabar, bukan saja tak balas, bahkan kita doa kebaikan. Itu hak lebih baik kepada kita. Doa kebaikan pun dia masih lagi serang juga. Belok ada. Belok lah, tersudut layang lah. Tersudut layang. Belok. Dia kata pelik-pelik, dia menyakiti. Kita memang sabar tak balas. Kita balas kebaikan, dia masih lagi tak malu juga. Ada orang bila balas kebaikan, dia jadi malu. Malu ke diri, panggil dah. Malu ke diri. Malulah. Allah kata macam-macam. Dia senyum je kalau berhadapan. Kalau dalam FB tu kau, dia kata apa-apa, kan dia ada tu kan simbol tu, simbol senyum macam mana. Dia ada tau. Ada simbol senyum. Ada simbol apa lagi? Tak reti lah saya ni. Tapi ada lah. Ada simbol senyum, simbol marah, simbol berangis. Ada ke tau? Atau simbol senyum. Senyum tu macam peli pula tau. Senyum tu macam beli pula. Orang tu kata doa kebaikan. Doa kebaikan. Mana dah malu juga dia dengan doa kebaikan. Dia kata barulah kita berhenti. Macam gitu. Samalah. Memanglah kadang-kadang sesama kita ni, sesama kita, anak beranak ke, jiran tetangga ke, kawan-kawan ke, ialah menyakiti juga. Walaupun keluarga sendiri, walaupun jiran, walaupun kawan-kawan, dia menyakiti. Bukan tak tahu belakang-belakang tu dia kata apa, tapi kita balas kebaikan. Kita balas kebaikan. Sabar yang pertama, jangan balas. Yang keduanya, kita balas kebaikan. Walaupun dia kata macam-macam ke kita, kita sentiasa tolong dia. Keluarga kita, jiran kita, kawan kita. Bila tolong saja, insya-Allah. Hak kata macam-macam ni dia akan jadi malu. Ada ni. Itu hak lebih baik. Kamu duk tolong dia. Dia tu, biarlah dia tu. Dia dengan Allah Ta'ala. Kamu nak tolong. Ini saya dengan Allah Ta'ala. Tolong boleh pahala kebaikan dah. Kita dah lah tidak membalas, boleh pahala dah. Kita balas kebaikan, kita boleh pahala. Kemudian dia jadi insaf, kita boleh pahala. Dia banyak tu. Tapi boleh tak seumpama tu? Tak boleh. Nak kena balas. Balas boleh, tapi balas seumpama tu je. Balas yang seumpama. Dalam bab disakiti ni, ini ujian dalam kehidupan. Ujian dalam kehidupan. Kita tak akan jadi licin je. Tak ada langsung orang menyakiti. Itu mustahil. Nabi SAW seafdal makhluk yang di Nabi itu sebaik-baik makhluk,
akhlak Nabi, tubuh badan Nabi selebih-lebihnya. Tak ada apa pun kekurangan pada Nabi SAW. Bukan sifat saja, zat batang tubuh Nabi pun tidak ada sebarang kekurangan. Tidak ada sebarang kekurangan pada tubuh Nabi SAW. Di Nabi tidak ada sebarang bau yang tak elok. Bahkan yang keluar daripada Nabi itu pun tidak dihukumkan najis. Ini mana selebih-lebih. Mana kalau kes sekarang lah orang sembuh barangkali. Dah. Ini bukan manusia dah seumpama ni kalau kira. Tapi Nabi lah yang paling banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, disakiti oleh kaum keluarga sendiri, oleh mana orang kawan-kawan Nabi, jiran Nabi sendiri. Itu dalam kehidupan. Kehidupan kita nak licin je tak ada. Nak licin di hari akhirat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita ujian disakiti, kita sabar. Sabar ni sunat. Tak boleh nak tahan sabar. Membalas diharuskan, tapi kena sabar ketika membalas. Jangan membalas berlebihan. Balas yang seumpama. Ini kita faham hukum. Kalau kita tak belajar, dia buat salah, berdosa, kamu balas, kamu berdosa sama. Tidak begitu. Sekarang orang menyakiti, berdosa, kamu balas menyakiti yang sama, kamu berdosa juga, jangan balas. Mana berdosanya? Kalau balas tak dapat pahala sebab sabar dan balas tu sunat. Kalau kata kamu balas, rugilah kamu tak dapat pahala sunat. Itu betul. Kamu balas juga, dosa kamu macam dia, salah. Sekarang orang menyakiti, tak tahan sabar, yang disakiti membalas. Kita kata dia tu menyakiti kamu, dia memanglah berdosa, tapi dia orang jahil, dia berdosa pun. Kamu orang belajar kan, jangan balas lah. Takkan kau jahil buat dosa, kamu nak balas, kamu nak buat dosa juga, salah. Tak betul gitu. Sebab apa? Sebab sabar daripada membalas orang menyakiti, hukumnya ada sunat, bukan wajib. Tapi kalau kata kamu belajar, sabarlah. Kalau kamu balas, kamu rugi, kamu tak akan dapat pahala sabar. Betul-betul. Kalau kata rugi itu betul. Kalau kata kamu berdosa kerana kamu membalas, orang menyakiti kamu tu orang jahil, dia tak ada hukum, dosa pahala dia tak ada, kamu orang belajar. Kamu balas juga, kamu orang belajar, berdosa kamu, salah gitu. Rugi kamu. Sebab apa rugi? Sebab kamu ni meninggalkan sabar yang sunat. Itu betul lah. Seeloknya bukan kata kamu sabar, kamu balas dengan balasan yang lebih baik. Sabar daripada membalas, boleh pahala sunat. Kita buat kebaikan kepada dia, boleh pahala lain pula. Itu yang lebih baik. Tapi yelah, kadang-kadang boleh sabar, kadang tak boleh sabar. Nak balas. Tetapi kena sabar ketika membalas. Ni hukum sabar. Nak cerita pula ni kelebihan sabar, yang mana Allah Ta'ala menghimpun dalam Al-Quran beberapa kelebihan sabar yang Allah Ta'ala tidak himpun kepada yang lain daripada orang yang sabar. Mana seperti mengampuni dosa, dan rahmat, dan pahala, dan jadi ikutan, jadi ketua kepada orang, dan pertolongan, yakni pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana telah menghimpun oleh Allah Ta'ala. Ni kelebihan orang sabar ni pula. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alaihim salawatum min rabbikum
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Artinya bermula mereka itu, yakni sekalian sabar, atas mereka itu ampun daripada Tuhan mereka itu, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia selawat daripada Allah, iaitu dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat, akan dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selawat di sini diterjemah dengan Allah Ta'ala mengampuni. Allah Ta'ala mengampuni. Di selawat daripada Allah ni, Allah kurniakan rahmat. Itu satu pandangan. Selawat daripada malaikat doakan keampunan. Selawat daripada manusia, selawat manusia ni doa kerahmatan. Jadi selawat daripada Allah, Allah kurniakan kerahmatan, Allah kurniakan keampunan. Jadi ayat ni menceritakan selawat daripada Tuhan mereka, yakni keampunan daripada Tuhan mereka itu, Tuhan mereka orang yang sabar. Hak sabar, hak wajib boleh pahala wajib. Sabar hak sunat boleh pahala sunat. Kemudian dapat keampunan ni pula, hak ni kelebihan yang lain pula. Dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang redha, orang sabar, orang redha, semua tu akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sabar sama, orang redha sama, akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diuji dengan bagai-bagai ujian, dia tidur malam dalam keadaan sabar dan redha dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah uji dengan bagai-bagai penyakit, uji dengan bagai-bagai penyakit, sabar atas ujian balak daripada Allah, redha akan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidur serta sabar dan redha. Dia bangun pagi, dia ampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa, seperti budak yang baru dilahirkan, Itu kelebihan. Sabar satu, redha satu. Jadi orang sabar akan dapat, yang pertamanya, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa. Dan nikmat, akan dapat nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu, mereka itu orang sabar jua, yang mendapat petunjuk kepada yang betul. Orang sabar akan dapat petunjuk kepada jalan yang betul. Sabar dalam belajar akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam beramal akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak terhimpun dalam Al-Quran kepada mereka yang sabar. Dan firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan sabar oleh kamu, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala serta sekalian yang sabar. Artinya, arti serta yang sabar ni menolong ia Allah dan memelihara ia Allah akan mereka itu, akan yang sabar. Hak ayat ni, orang yang sabar akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak disusun di atas tu, didatangkan ayat Al-Quran tidak mengikut susunan lah. Hak susunan atas tu mengampuni dosa dan rahmat, pahala jadi ikutan, dapat pertolongan. Ayat yang pertama
mengampuni dosa dan akan dapat rahmat, nikmat, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak dapat pertolongan ni hak yang terakhir kalau hak di atas tu. Tapi ayat Quran datangnya tidak bersusun. Hak ayat pertama tu kan diampuni dosa, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ni kita pandang daripada Allah. Kita pandang daripada Allah dipanggil rahmat. Sampai di kita panggil nikmat. Rahmat daripada Allah. Rahmat ni pandang daripada Allah. Kemudian Allah beri kepada kita sesuatu, maka kita gunakan sesuatu tu dipanggil nikmat. Nikmat. Di ayat pertama Allah mengampuni dosa dan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua tu dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini terhimpun bagi yang sabar beberapa perkara yang tidak dikurniakan oleh Allah kepada yang selain daripada orang yang sabar. Dan firman-Nya wasbiru innallaha ma'as sabirin, artinya dan sabar oleh kamu. Ini perintah Al-Quran. Sabar itu perintah Al-Quran. Ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala serta sekalian yang sabar. Apa makna serta sekalian sabar ini? Artinya menolong ia Allah dan memelihara ia Allah akan mereka itu akan sekalian yang sabar. Ini Allah serta, Allah bersama. Apa makna serta bersama? Didatangkan makna jalanan ulama khalaf. Didatangkan makna jalanan ulama khalaf. Ini termasuk ayat yang mutasyabihat. Allah Ta'ala serta orang yang sabar, serta ma'iyah, ma'ah. Kalau pakai zahir ke bersama, serta bersama, maknanya apa? Allah dekatlah dengan orang yang sabar. Maka didatangkan makna serta bersama ni mengikut jalanan ulama khalaf. Apa makna Allah serta? Allah menolong, Allah memelihara orang yang sabar. Sebab dalam ayat Al-Quran ni ma'ah banyaklah. Allah bersama ni banyaklah. Tapi golongan terpesong ni dia hanya ambil ayat mutasyabihah, istiwa alal arsy, dia pakai zahir Allah bertempat atas arasy. Itu je dia ambilnya. Tapi istiwa alal arsy dalam Al-Quran 7 kali. Pernahlah sekali. Pelik jugalah apa maksud, wallahu alam lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu ayat je. Istiwa alal arsy 7 dia kata. Kata 1, 7. Apa beza dia? Itu kalam Allah. Jadi seolah-olahnya hak satu ayat walam yakul lahu kufuwan ahad tu macam mana kira tu? Itu satu je. Istiwa alal arsy 7 kali. Apa maksud dah tahulah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat muhkamah. Kunna umul kitab, ayat muhkamah ni. Barulah wa ukharu mutasyabihat. Barulah pergi pada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamah lah. Kunna umul kitab. Yang menjadi induk kita, yang menjadi pegangan kitanya ayat muhkamah. Ayat mutasyabihah, ayat tu kita berpegang, beriman. Makna ayat barulah pergi pada salah dan khalaf. Tiba-tiba walam yakul lahu kufuwan ahad 1 kali saja.
Istiwa alal arsh tujuh kali. Tujuh kali lah. Kita beriman istiwa alal arsh. Oh, itu makna Allah bertempat sebab 7 kali you know. Oh, kata pelik pula. Kalau kira bilangan berapa kali, macam dia dengan ma'ah. Ni kita tanya orang Quran lah. Tanya orang Quran. Dalam Al-Quran sebut ma'ah tu berapa kali? Dalam Al-Quran sebut ma'ah. Inna Allaha ma'as sabirin. Ni ayat ni. Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'al lazina taqaw. Tu ayat lain pula. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala berserta orang sabar. Inna Allaha ma'al lazina taqaw. Inna Allaha ma'ana. Apa lagi dalam ayat ni? Inna Allaha ma'al muhsinin. Allah bersama dengan orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Ayat ma'ah lagi banyak dalam Quran. Wa huwa ma'ahum ainama kanu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ayat yang lain pula. Wa huwa ma'ahum ainama kanu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa anna Allaha ma'al mu'minin. Allah Ta'ala bersama mukmin. Kau nak bilang istiwa atas aras 7 kali. Allah bersama. Kita imani sekalian ayat Al-Quran, tapi apa makna ayat? Itu balik kepada jalanan salaf, balik pada jalanan khalaf. Itu akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi golongan terpesong ni, dia hanya ambil istiwa alal arsy. Hak bersama dia tak ambil. Bersama Allah menolong. Itu jalanan khalaf, Allah menolong. Jalanan salaf, Allah bersama, stop, Allah bersama. Berhenti setakat tu. Tak bahar-bahar dah, tak hura-hura dah. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memada dengan menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersama, Allah menolong. Allah bersama, Allah memelihara. Ada kitab kita ni. Ini jalanan ulama khalaf. Kalau Allah bersama nak ambil jalanan ulama khalaf, Allah istiwa atas arah pun ambil jalanan ulama khalaf. Hak tu dalam surah Al-Hadid ayat keempat tu. Surah Hadid ayat keempat. Di awalnya istiwa alal arsh, di hujungnya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itu di hujung ayat. Di awal ayat, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Di awal ayat. Di hujungnya wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu di akhir ayat. Awal ayat istiwa 'alal 'arsy, akhir ayat Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Maka hikmah besarnya Allah telah menghimpunkan antara istiwa atas aras dengan wahwa ma'akum. Allah tak himpun dengan bahawa kalau ambil dua ayat ni secara zahir, maka tanakut berlawanan Al-Quran. Ayat Al-Quran berlawanan atau mustahil sama sekali. Maka zahir Allah istiwa atas aras, Allah duduk atas aras. Allah bersama kamu, Allah duduk bersama kamu. Maka berlawanan ayat Al-Quran. Maka wajib kena takwil. Ada ni. Cuma takwil khalaf ringkas saja. Takwil salah, takwil yang tafsir panjang. Letak mana yang selayaknya. Kalau khalaf mudah je. Istiwa alal arsh, serah makna kepada Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama, serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama khalaf istiwa atas arash, Allah menguasai arash. Allah bersama kamu dengan bahawa Allah menolong, Allah memelihara akan kamu. Itu je lah. Surah Al-Hadid ayat keempat. Tapi golongan terpesong ni dia hanya nampak istiwa alal arsh saja. Lepas tu disebut pula kerana 7 kali.
ayat Allah bersama lagilah berkali-kali. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi. Allah bersama dengan kami dalam gua Sur. Makna apa? Nabi SAW, kemudian Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Allah Ta'ala pula dalam tu. Dah, innallaha ma'ana, kata Nabi. Idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata oleh Nabi bagi sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan, jangan bimbang, jangan duka cita. Innallaha ma'ana, kerana Allah bersama dengan kami. Dah, Allah duduk dalam gosok. Allah menolong, Allah memelihara, itu atas jalanan ulama khalaf. Ini makna lagi dah dalam kitab kita nak ambil jalanan ulama khalaf. Allah Ta'ala serta sekalian sabar, artinya menolong ia ya Allah dan melihara ya Allah akan mereka itu, akan sekalian yang sabar. Orang yang sabar akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kelebihan yang terhimpun dalam ayat Al-Quran kepada orang yang sabar, yang tidak terhimpun bagi orang yang selain daripada orang yang sabar. Ini kelebihan nak bagi orang yang sabar. Dan firman-Nya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Orang yang sabar akan dijadikan ketua, menjadi ikutan kepada orang yang lain. Ini ayat cerita kelebihan Ustaz ni. Dapat jadi ketua, dapat jadi ikutan. Sebab kalau orang yang tak sabar, tak boleh tak depan. Ke macam mana? Orang yang tidak sabar tak akan boleh duduk depan. Kalau orang duduk depan jadi ketua tu orang tak sabar, haralah. Orang yang sabar Allah akan jadikan dia jadi ikutan orang. Apa-apa hal dia duduk depan. Sebab dia orang yang sabar, orang yang tenang, orang yang apa-apa perkara nak ambil tindakan, dia akan fikir molek-molek. Sebab apa? Sebab dia orang sabar. Allah tak akan kurniakan boleh jadi ketua. Kepada siapa ni? Kepada orang yang sabar. Ini kelebihan orang yang sabar yang dia dihimpunkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Kemudian ada maklumat lah ni ke tidak? Baca doa dah ni. Ada maklumat. Minggu depan kita tak ada sekali. Minggu depan tak ada sekali. Maghrib pun tak ada, Isyak pun tak ada. Jadi minggu depan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang akan mengadakan kuliah di Masjid Tokku Tuan Besar cabang 3 malam Jumaat minggu hadapan 5 hari bulan 10. Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang hari yang sama, hari Khamis 5 hari bulan, akan berkuliah di Masjid Sultan Muhammad Bukit Besar pukul 9 pagi. Ini Baba Tuan Guru dia ambil time saya lah. Saya di Masjid Bukit Besar hari Khamis pukul 9. Jadi untuk hari Khamis 5 hari bulan, Tuan Guru Baba Ismail akan berkuliah di Masjid Bukit Besar. Masa saya tu lah. Hak malam Tuan Guru akan berkuliah di Masjid Tokku Tuan Besar cabang 3, bukan di Masjid Ladang. Tapi jadi saya pun kita ada lah untuk malam tu. Mana kita sama-sama pergi ke masjid ni Tokku Tuan Besar cabang 3 lah. Kemudian kalau pagi Jumaat, minggu hadapan pagi Jumaat 6 hari bulan di Surau Iman pukul 9 pagi, Surau Iman. Kemudian yang terakhirnya malam 1 yang terakhir di Masjid Manih. Itu malam terakhir lah sebelum Tuan Guru akan naik ke mana, ke Pahang, ke Selangor, siapa terlupa nak tengok jadual. Jadi untuk malam Jumaat minggu hadapan 5 hari bulan kuliah Tuan Guru di Masjid
Tauku Tuan Besar cabang 3. Jadi untuk kita di Masjid Ladang minggu hadapan maghrib kita cuti sekali dengan isyak lah. Maghrib pun tak ada, isyak pun tak ada. Isyak malam ni insya-Allah. Jangan fikir dengan isyak malam ni batal dah minggu hadapan. Minggu hadapan maghrib pun tak ada, isyak pun tak ada. Kita cuti sekali. Ambil sempurna kehadiran Tuan Guru Baba Ismail sepanjang ke Terengganu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahmna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.